Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Ustazah Siti Mastura seharusnya meletak jawatan segera ya sebagai ahli parlimen. Kenapa sahabat semua? Kerana dia telah memalukan golongan ustazah apabila menfitnah dan juga kalah sama fitnah, yang mana beliau harus membayar hampir 1 juta ringgit. Jadi bersetujukah anda sahabat semua untuk Siti Mastura, Ustazah Siti Mastura ini harus meletak jawatan kerana telah memalukan seluruh Malaysia ya sebagai seorang ustazah tetapi menfitnah dengan sewenang-wenangnya. Apa pandangan anda sahabat semua? Jadi saya ingin membacakan kenyataan daripada seorang pemimpin pemuda. Ini suara orang muda sahabat semua. Katanya untuk pulihkan semula imej kepala batas Siti Mastura ataupun Ustazah Siti Mastura ini harus meletak jawatan segera sebagai ahli parlimen. Jadi kalau kita lihat kenyataan ahli Ketua Pemuda Amanah ini di kepala batas, ahli parlimen kepala batas katanya harus ya ataupun digesa untuk meletakkan jawatan susulan kalah saman fitnah yang difailkan 3 pemimpin DAP. Ketua Pemuda Amanah Kepala Batas Abral Sadiq Azizi berkata, tindakan Siti Mastura menfitnah 3 pemimpin itu mengaitkan mereka dengan pengurusi Parti Komunis Malaya Cimpeng sangat memalukan dan telah mencemarkan imej kawasan tersebut yang selama ini terkenal dengan prinsip kesederhanaan, ketulusan dan juga amanah. Fitnah yang disebarkan Ustazah Siti Mastura ini bukan sahaja menjejaskan integriti pribadi beliau sebagai seorang pemimpin yang berpendidikan, berpangkat Doktor Falsafah PhD, tapi juga mencalarkan keyakinan rakyat terhadap sistem kepimpinan dan keharmonian masyarakat. Katanya, kami menuntut peletakan jawatan bagi memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih pemimpin baru melalui pelaksanaan PRK bagi memulihkan reputasi Parlimen Kepala Batas, katanya dalam satu kenyataan. Yang mana Mahkamah Tinggi Georgetown pada 4 Disember lalu mengarahkan Siti Mastura membayar ganti rugi berjumlah 750,000 ya kepada pemimpin DAP tersebut, iaitu 300,000 kepada Lim Kit Siang, 250,000 kepada Lim Guang Eng dan 200,000 kepada Teresa Kok. Dan Siti Mastura juga timbalan Ketua Dewan. Dia juga ini bukan seorang ustazah ya, tapi dia berpangkat timbalan Ketua Dewan Muslimah dalam Patipas Pulau Pinang. Beliau diperintahkan juga membayar kos guaman sebanyak 25,000 setiap seorang untuk ketiga pelentif. Jadi susulan itu PAS telah mengedarkan surat berkeliling memohon derma jihad bagi membiayai Ustazah Siti Mastura membayar 825,000 seperti yang diperintahkan. Jadi tindakan memohon derma atas nama jihad memperlihatkan PAS sebagai parti yang menghalalkan fitnah, tambah Abral Sadiq yang dipetik. Jadi itu antara kenyataan pemimpin ataupun suara anak muda, pemimpin-pemimpin di dalam Pakatan Harapan sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Adakah anda bersetuju supaya Ustazah Mastura yang telah memalukan golongan ustazah ini harus meletak jawatan ya kerana menfitnah secara sembrono, tidak berasas dan akhirnya terbukti beliau telah melakukan satu kesalahan yang amat memalukan. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi satu lagi komentar yang menarik ya untuk saya kongsikan kepada anda sahabat semua. Ya, apabila dikatakan pemuda PAS bersatu anjur himpunan kerana rasa terancam. Nampaknya pemuda pemimpin daripada PAS ya dan juga bersatu ya dilihat semakin terancam, semakin ketakutan ya sehingga akhirnya mereka membuat himpunan. Himpunan apa? Mari kita lihat kenyataan ini. Kerana rasa terancam mendorong pemuda PAS dan bersatu untuk menganjurkan himpunan bersama sebagai langkah menyatakan bantahan mereka terhadap beberapa isu yang melanda sekarang. Timbalan Ketua Pemuda PAS Pusat Muhammad Hafiz Sabri berkata, mereka akan berhimpun di Masjid Jamik Kampung Baru di tengah Kuala Lumpur pada Jumaat ini. Bercakap dalam sidang media hari ini,
Muhammad Hafiz berkata antara isu yang akan diketengahkan adalah sayap parti dua komponen PN berkenaan iaitu kenyataan terkait dengan Menteri Belia dan Sukan Hanayo dan juga Menteri Perumahan Kerajaan Tempatan Ngakoming. Katanya buku Belum Becoming Hana yang ditulis oleh Yo yang mula diterbitkan pada tahun 2014 mengandungi unsur penyebaran Kristian secara halus, justru perlu dipandang serius malah wajar ditentang katanya. Pada ketika itu sahabat semua, buku Hanayo ini diterbitkan ya dan juga dilancarkan semasa DAP ini bersama dengan Parti PAS. Dan kenapa pada ketika itu isu ini tidak timbul? Dan buku ini juga telah pun dikatakan diterbitkan sebanyak 18 kali di print ya, dan juga diluluskan oleh KDN. Jadi apa maksud sekiranya ia diluluskan oleh KDN? Maksudnya ia tidak membawa naratif seperti mana yang dikatakan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini, pemuda-pemuda PAS ini, katanya mengandungi unsur penyebaran Kristian secara halus. Jadi kalau ketika itu kenapa KDN tidak mengharamkan ya ataupun membatalkan buku ini? Kenapa sehingga hari ini ya mereka pula ya membuat kenyataan seperti ini? Jadi jelas sahabat semua bahwa apa yang kita lihat, apa yang sedang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin PAS ini menunjukkan betapa mereka terdesak untuk menunggang isu-isu ya seperti ini, dimainkan kononnya ya menyebarkan agama Kristen, kononnya mau mengkristenkan negara kita. Sedangkan apabila Musa Hasan ditanya di mahkamah, adakah ini soalan daripada peguam ya, adakah beliau melihat bukti, ada bukti khusus bahwa Hanayo mahu mengkristenkan negara ini? Jawab Musa Hasan, tidak ada sahabat semua. Jadi kenapa hari ini terhege-hege mereka menunggang isu ini? Jadi jelaslah bahwa apa yang mereka sedang lakukan ini adalah sekadar untuk penunggangan semata-mata. Kerana apa? Kerana mereka kelihatannya tidak punya ada isu lagi ya untuk diketengahkan, untuk ditunggang. Akhirnya isu buku Hanayo juga ini yang ditunggang. Sedangkan ya dilancarkan ketika DAP ini masih mesra bersama dengan Parti PAS. Dan sudah pun diluluskan oleh Kementerian Dalam Negeri, KDN. Kenapa ketika itu mereka berdiam diri? Dan kenapa hari ini barulah mereka ya kononnya buku ini mahu untuk mengkristenkan negara kita, Hanayo ini mau menyebarkan Kristen dan sebagainya. Jadi jelas ya bahwa apa yang cuba diketengahkan oleh pemuda-pemuda PAS dan Bersatu ini ya memang sesuatu yang tidak masuk akal. Pada masa yang sama dia berkata pemuda PAS dan Bersatu mengajak parti politik termasuk UMNO dan PL untuk menyertai perhimpunan yang didakwanya bertujuan menyelamatkan martabat Islam itu. Martabat jual agama lagi. Jadi Kerajaan UMNO Barisan Nasional lah yang meluluskan buku ini sebenarnya sahabat semua. Jadi kalau pemuda UMNO cuba untuk bersama-sama dengan PAS dan Bersatu, jelas betapa hipokritnya mereka. Jelas kenapa mereka tidak bertindak sebelum ini dan kenapa sekarang barulah mereka bertindak. Adakah mereka ini ketandusan idea dan sebagainya? Itu persoalan-persoalan yang menarik untuk kita fikirkan bersama sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Ya itu pandangan saya. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan ya anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.